Ni kita ada 17 orang je ni. Macam tak banyak. Okay, so hari ni kita akan belajar topik yang baru, bab 3 iaitu konsep mol, formula dan persamaan kimia. Okay, so hari ni kita akan belajar dulu tentang 3.1. Kejap ada orang nak masuk. 3.1 jisim atom relatif dan jisim molekul relatif. Okey, hari ni kita belajar awak di akhir pembelajaran awak boleh dapat yang pertama mengkonsepsi jisim atom relatif dan jisim molekul relatif berdasarkan skala karbon 12. Okey, yang kedua menghitung jisim molekul relatif dan jisim formula relatif. So ini dua ni awak akan capai hari ini. Okey, yang pertama kita terang dulu tentang jisim atom relatif. So pernah tak awak cuba mengira butiran beras di dalam seguni beras? Pernah tak? Tak pernah. Tak pernah kan? Gila lah kalau awak cari tu, betul tak? So, butiran beras tak dapat dikira sebab saiz yang teramat kecil. Jadi, ahli kimia pun samalah menghadapi masalah yang serupa. Sebab apa? Atom pun dia terlalu kecil dan tak boleh nampak dan menggunakan mata kasar dan even mikroskop pun tak boleh nampak. So ahli kimia ada masalah nak kira jisim atom ni. Jadi saiz atom yang amat kecil ni menyulitkan lagi penentuan bilangan dan jisim sesuatu atom. Jadi macam mana dia orang atasi masalah ni? So sebab itulah kita belajar jisim atom relatif. Okay. So apa itu jisim atom relatif? Sekejap ya. Jisim atom relatif ni ahli kimia menggunakan konsep jisim atom relatif dengan membandingkan jisim atom sesuatu unsur dengan jisim atom unsur lain yang dipilih sebagai piawai. So dia macam nisbah lah. Macam contoh kat sini gambar ni kan, satu atom karbon sama nisbahnya dengan 12 atom hidrogen. Itu yang dikatakan dengan jisim atom relatif. Okay. Oleh itu, jisim sebenar sesuatu atom tidak perlu diketahui. Sebab dia gunakan nisbah kan, jadi tak perlu kita tahu sesuatu tu. Kita boleh menggunakan nisbah dan kita boleh dapat jisim dia sebenarnya berapa. Okay, pada awalnya, atom hidrogen dijadikan sebagai atom piawai kerana atom hidrogen adalah yang paling ringan. So, mula-mula dia guna atom hidrogen dibandingkan dengan atom yang lain. Jisim atom semua unsur lain dibandingkan dengan atom hidrogen. Misalnya, satu atom karbon adalah seberat 12 atom hidrogen. Sebab senang kan, atom hidrogen tu ada satu, dia berat dia satu, jadi dia boleh bandingkan lah kalau kita letak atom lain kat sini. Contohnya Na, kita letak Na kat sini. Berapa dia kena tambah kat sini untuk kita tahu berapa berat Na itu yang sebenarnya. Okay. Oleh itu, jisim atom relatif karbon ialah 12, manakala jisim atom relatif hidrogen diambil sebagai satu seperti yang ditunjukkan pada rajah 3.1. Inilah tadi. Satu atom karbon dia perlukan 12 hidrogen. So kita tahu atom karbon ni beratnya 12. Namun pada tahun 1961, ahli kimia seluruh dunia telah bersetuju menjadikan atom karbon 12 sebagai atom piawai. Setelah mendapati penggunaan atom hidrogen sebagai atom piawai menemui pelbagai masalah. So selepas tu ditukar pula. Mula-mula dia ambil atom hidrogen sebagai atom piawai, sekarang ditukar kepada atom karbon pula. So, jisim atom relatif, sesuatu unsur ditaktifkan sebagai jisim purata. Satu atom unsur tersebut berbanding dengan 1/12. Ini adalah 1/12 kali jisim satu atom karbon 12.
Tinggal per. 1/12. Ini adalah maksud jisim atom relatif. Okey, kita tengok seterusnya. Apakah formula jisim atom relatif? So, formula jisim atom relatif adalah sama macam maksud dia tadi, jisim purata satu atom unsur bahagi dengan 1/12 jisim satu atom karbon. Okay, so cikgu nak baca kat sini, dia kata terangkan mengapa ada nilai 1/12 dalam takrifan jisim atom relatif berdasarkan skala karbon 12. Okay, sebabnya satu atom karbon 12 diberikan jisim tepat 12 unit. Jadi 1/12 jisim satu atom karbon 12 sama dengan jisim satu atom hidrogen. Maksudnya karbon tu 12, hidrogen tu 1. Jadi kalau kita nak dapatkan, kenapa dia perlu ada 1/12 kat sini? Sebab 1/12 darab dengan jisim satu atom karbon adalah 12. So kita dapat sebenarnya 1. Sebab tu dia ada perlunya 1/12 kat situ. Untuk menunjukkan apa-apa saja bagi 1, dia akan dapat nilai itu juga. Okey, untuk lebih faham, kita tengok video ni dulu.
Okey, dah faham belum kenapa 1/12 darab jisim atom karbon 12? Blur sikit cikgu. Okey, so bahasa dia kot kan. Okey, kan tadi dia buat ada 12 kan? Betul tak? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. So kenapa dia per 1/12 darab jisim atom karbon 12? Sebab dia ambil satu sahaja. Contohnya hidrogen satu kan? So hidrogen kita gabungkan dengan satu unit karbon. Satu unit ni bersamaan dengan 1/12 karbon. Faham tak? Sebab karbon 12. Kalau kita ambil satu saja, tu dia jadi 1/12 karbon. Faham? Cikgu, maksudnya yang 1/12 darab jisim satu atom karbon 12 maksudnya 1/12 darab 12 ke macam ni cikgu? Ya betul kan. Cikgu mula-mula sebelum cikgu play video, cikgu buat macam ni. 1/12 darab 12 bersama dengan satu unit sebenarnya kan? Jadi contohlah apa-apa kan. Contoh kita ada karbon oksigen. Oksigen 16. So bahagi dengan 1, jawapan dia 16 jugalah. So sebenarnya ini takrifan yang awak kena tahu yang takrifan ni lah. Apa maksud sebenarnya jisim atau relatif sesuatu unsur? Kenapa kita tak kata dia berat dia? Sebab dia adalah nisbah kepada 1/12 jisim atom karbon. Dia ambil 1/12 saja atom karbon ni. Dia tak ambil semua atom karbon tu, tapi dia ambil 1/12 atom karbon. Faham? Bolehlah. Jadi sebenarnya makna ni dia kena hafal. Tapi cikgu saja play video tadi tu nak bagi faham kenapa benda ni macam ni formula dia. Okay. Cikgu teruskan dulu. So contoh kat sini kan, kita ada satu atom helium. So atom helium ni kita dapati ada 4 unit sahaja karbon kat situ. So jisim atom relatif helium adalah 4 lah. Hal ini bermakna jisim purata satu atom helium adalah 4 kali 1/12. Tengok Ni kan ada satu atom. So satu atom helium sama dengan 1/12 jisim karbon 12. Kan tadi kita ambil daripada 12 tadi kita ambil satu sahaja. So kita dapati helium ni kita letak 4 sahaja unit. So kita dapati dia dah seimbang. So kita tahu yang atom helium ni adalah sama dengan 1/12 jisim atom karbon lah. Boleh? Cikgu, boleh tak ulang yang helium ni? Okey, sekejap So helium ni kita letak dekat sini. Okey. Lepas tu kita letak satu-satu tapi kita dapati dia ada 4. 5 pula. Dia ada 4 benda tu. So ini adalah atom helium. So atom helium kita tengok gambar tu je sama dengan adalah ni kan ada 4 kan? So 4 kali 1/12 atom
karbon. 12. Faham? Cikgu maksudnya 1/12 tu kira macam standard unit untuk setiap atom lah. Ya, betul. Sebab karbon tu 12 kan. Jadi 1/12 ada 1 lah sebenarnya. Tu yang dia cerita tadi 1 AMU. Tapi kita tak tulis lah dekat dalam kimia form 4 ni kita tak tulis lah unit AMU ni. Okey, boleh lah. Ini makna je. Kita teruskan dulu. Ada orang nak masuk. Okey, kenapa karbon 12? Okey, karbon 12 dipilih sebagai piawai kerana mudah dikendalikan memandangkan unsur ini merupakan pepejal pada suhu bilik. So, karbon 12 ini mudah bergabung dengan unsur-unsur lain. Jadi unsur ini mudah dijumpai dalam kebanyakan bahan. Walaupun karbon mempunyai 3 isotop, karbon 12 ialah isotop utama dengan kelimpahan 99%. So ada juga karbon 14 tapi karbon 12 ni dia ada 99% dalam dunia ni. So dia sangat stable lah, maknanya dia berbanding unsur yang lain. Karbon 12 yang paling sempurna lah. Okey, hal ini menyebabkan jisim atom relatif karbon 12 adalah tepat 12.0. Itu tadi kita cerita pasal kenapa karbon 12 dipilih. So macam mana, apa pula masuk jisim molekul relatif? Melalui cara yang sama juga, kita boleh membandingkan jisim molekul sesuatu bahan dengan atom piawai karbon 12. So, jisim molekul relatif, ni masuk kena hafal Sesuatu molekul ialah jisim purata molekul tersebut berbanding dengan 1/12 kali jisim satu atom karbon 12. Tu samalah formula yang tadi tu. JMR sama dengan jisim purata molekul bagi dengan 1/12 darab jisim satu atom karbon 12. So ini makna ni kena hafal. Lepas tu lah cerita pasal tadi tu. Okay, seterusnya ni yang tadi cikgu tuliskan. Rajah 33 menunjukkan satu molekul air mempunyai jisim molekul 18. So hal ini menunjukkan jisim satu molekul air adalah 18 kali lebih besar daripada 1/12 kali jisim satu atom karbon. Aktiviti 3.2 dapat mengukuhkan pemahaman terhadap konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif berdasarkan karbon secara analogi. Okey, kat sini Ni satu molekul air. So, satu daripada sini adalah 1/12 atom karbon. Jadi, bila kita letakkan, kita punya ahli kimia letakkan 18 unit atom karbon tu, jadi kita dapat seimbangkan dengan satu molekul air. So, menunjukkan molekul air tu 18 lah unit dia. Jisim molekul relatif, sesuatu molekul boleh dihitung dengan menjumlahkan jisim atom relatif bagi semua atom yang membentuk molekul. So sebenarnya yang penting juga dekat sini adalah tadi apa maksud jisim molekul relatif yang ni. Yang kedua, yang penting macam mana cara kita nak kira jisim molekul relatif tu. Okey, contoh kat sini.
So awak jangan risau, benda ni memang ada. Benda ni akan diberi. Jisim atom relatif ni akan diberi. Awak tinggal kira sahaja. Okey, secara nak kiranya adalah kat sini ada 6 karbon kan? So 6 darab karbonnya ada berapa? 12. Tambah kat sini ada 12. So 12 darab hidrogen kita adalah 1. Tambah oksigen kita adalah ada 6. So 6 darab kita punya atom relatif bagi oksigen adalah 16. So kita tekan je kalkulator, kita dapatlah 180. Faham? Faham cikgu? Faham cikgu. Okey, seterusnya jisim formula relatif. Jisim formula relatif, konsep jisim relatif ini juga diguna pakai untuk bahan ion. So, jisim relatif bahan ion dipanggil jisim formula relatif. Jisim formula relatif dihitung dengan menjumlahkan jisim atom relatif semua atom yang ditunjukkan oleh formula bahan ion. Okay, so contoh macam ni. Sama je macam jisim molekul relatif tadi. So, tengok yang ni dia ada 2 kan. So, 2 darab AL kita adalah 27. Tambah disebab 3 kat luar, so 3 ni adalah kurungan besar lah. Baru kita boleh mulakan dalam yang kurungan ni. So, kita ada S. So, S kita adalah 32. Tambah ada 4 oksigen. So, kita mula dengan 4 darab oksigen kita adalah 16. So, dapatlah jawapan 342. Faham tak macam mana nak kira Al2SO4 3 ni? Atau perlu cikgu ulang balik? Boleh cikgu, ulang balik. Ulang balik Okey, sekejap. AL ni ada 2 kan? So AL ada 2. So kita buatlah sama dengan 2 darab 27. Tambah, kita tak boleh terus buat S dulu. Sebab apa? Ada 3 dekat luar. So 3 tu adalah kurungan semua sekali lah. Okey, baru kita boleh buat S. Buat dalam kurungan pula. So S kita adalah 32. Tambah, oksigen kita ada 4. So kita tulis 4 dulu. Baru kita tulis oksigen kita adalah 16. So tekan kalkulator dapatlah 342. Faham tak? Faham cikgu. Okey, kita buat ZnCl2 pula. So Zn memang dah ada. Zn adalah 65. Sekejap Okay. Zn kita 65 ni. Zn kita 65. Tambah. Kita ada 2 Cl. So kita tulis 2 dulu dalam kurungan. Cl kita adalah 35.5. So dapatlah jawapan 136. Faham? Cikgu, jisim formula relatif, jisim maksudnya GFR, JAR semua tu dia kiraan dia sama je lah semua. Sama je. Okey, faham. Cuma JFR ni adalah untuk bahan ion. So ini adalah bahan ion. Yang tadi tu bahan molekul. So tu yang nama dia jisim molekul relatif. Yang ni jisim formula relatif. Tu je beza dia. Formula untuk ion, molekul untuk molekul lah. Pengiraan cara yang sama. Okey. Ada orang type ke? Kejap Ada orang nak tanya? Tak ada pun. Okey, aktiviti 3.3. Okey, untuk kita nak aktiviti 3.3 ni, awak boleh rujuk dekat dalam buku. Dalam buku jisim, sekejap
Sekejap, cikgu tunjukkan awak punya buku teks. Dalam buku teks dia dah bagi tau. Ini cikgu nak buat kejap lagi. So, macam mana kita nak dapat berapa jumlah kat sini? Kita boleh buat, kita boleh ambil daripada jadual berkala. Ataupun dekat sini, nampak tak jadual data unsur dalam buku teks? So, awak boleh cari dekat sini lah. Ni, nampak tak? GC atom relatif. Dalam buku teks ada. So, awak boleh cari dekat situ. Okay. So, macam mana kita nak kira? Kita nak kira kita punya tadi tu. Okay, cikgu kira dekat sini lah. Kita buat sebelah-sebelah. Supaya awak senang nampak. Okay, cikgu nak buat H dulu. So, kita tengok H kat sini. Hidrogen ni hidrogen. Hidrogen dia punya GC atom relatif dia 1. So, jawapan dia alah, kena ni pen. So, jawapannya adalah nombor 1 2 darab 1. Jawapan 2 lah. Faham? Faham cikgu. Okay, katakanlah cikgu nak buat sekejap. Katakanlah cikgu nak buat ZnOH2 ni nombor 8 So Zn adalah, kita boleh cari kat sini lah, Zn tu adalah zinc. So zinc kita adalah 65 tambah ada 2 kat luar, so 2 dalam kurungan. Oksigen tadi adalah 16 tambah H1. So kita tekanlah kalkulator, dapatlah jawapan 65 tambah 2 darab 17. Dapatlah 99. Faham? Faham cikgu. Okay, kita tengok pula ni K2 CR2O7 Okay, kita mula dengan 2. So nombor 9 2 dan kurungan kalium kita. Kalium dia tulis kalium kat sini adalah 39. So 39 tambah 2 CR adalah kromium. Kromium CR 52 tambah 7 darab 16. So 2 darab 39 tambah 2 darab 52 tambah 7 darab 16. Dapatlah jawapan 294. Okey, faham? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey, faham Okey, so cikgu teruskan yang ni. Ada masa lagi ke? Sekarang dah 10.14. Okey, cikgu panggil orang lah nak jawab. Damia ada? Ya, cikgu. Okey, Damia. Damia tolong kira
Nombor 10 ni FeNO3. Ada tak buku teks dengan awak sekarang? Ada. Ada. Okey, sekarang buka buku teks awak cek berapa dia punya jumlah tu. Sekejap. Hmm. Tak padam. Cikgu, FP tu apa cikgu? Fe tu ferrum. Dia ada simbol sekali dekat situ. Perasan tak simbol? Okey. Pasal. Ha. Yang lain tu bersedia Cikgu nak panggil nama kejap lagi. Boleh tak Damia? Jumpa Fe. Sekejap, cikgu tengah kira. Oh, tengah kira. Tak cikgu nak suruh awak buat jalan dulu kat sini. FP 56 Okey. Lepas tu? tambah N Tambah. 3 buat kurungan. Lepas tu N 14. Okey. O 16 darab 3. Okey. Tambah 3 darab 16. Okey. Jadi jawapan awak dapat? 242. 242. Okey. Bagus Damia. Okey. Kita try orang lain pula. Pastikan buku teks ada dengan awak ya. Okey. Cikgu nak panggil Khadijah Farid ada tak? Ada cikgu. Okey, Khadijah Farid, cikgu nak buat nombor 5. Nombor 5 sekejap. Yang lain sementara tunggu kawan awak buat, awak boleh try mana-mana satu soalan dekat buku teks tu. Cikgu. Aha. Nombor 5 tu Okey. 2 dalam kurungan 14. Okey. Tambah 4 dalam kurungan 16. Okey, bagus. Jadi jawapan kamu berapa? 92. 92. Okey, bagus. Okey, seterusnya Insyirah Amrul ada tak? Ada cikgu. Okey, Insyirah cikgu nak nombor 7. Okey.
Cikgu, Aha. CU dia 64 Okey. tambah Hmm. 2 Hmm. CI dalam kurungan 35.5. Okey, bagus. Dari jawapan 135. 135. Okey, bagus. Atira Aisyah ada tak? Cikgu. Okey, Atira Aisyah, cikgu nak nombor 6 lah. Dah ke? Boleh tak? Ada seorang ni. Senyap je. Cikgu. Ah. Line Natira tak okey. Ha? Line dia slow. Oh, line dia slow. Okey. So, awak lah tolong jawabkan. Nombor berapa cikgu? Nombor 6. Tadi carbon berapa? Kita dah tahu kan carbon kita berapa tadi? Sebab carbon kan unit. Standard unit dia. Cikgu nombor 6 tu Okey. 4 dalam kurungan 12 Okey. tambah 10 dalam kurungan 1. Okey, bagus. So, jawapan akhir awak dapat? 58. Okey, bagus. Yang lain macam mana? Faham tak? Faham, cikgu.
Okay, so kalau faham, ni kerja ni kena buat aktiviti 3.3 ni. So, okay kelas, cikgu tutup kelas kita hari ni. Siapa yang baca doa tadi? Alif kan? Alif, tolong tutup balik Alif. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Am.